Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung soalan MRCM kertas 1 nombor 11. Sama-samalah kita jawab. Okey. Raja Sembilan menunjukkan sebiji batu dijatuhkan ke dalam sebuah kolam yang tenang dan menghasilkan muka gelombang. So kalau kita tengok muka gelombang kita membulat. Okay, muka gelombang ni bentuk bulat lah gambar raja. Okey. Apakah jenis gelombang yang terhasil pada raja? Okey, jenis gelombang apa yang terhasil ni? Gelombang sata ke? Gelombang melintang ke? Gelombang membujur ke? Ataupun gelombang elektromagnet? Gelombang melintang. B Okey, macam ni. Senang je cikgu nak bagi idea. Kita ada dua jenis gelombang yang kita fokus, iaitu gelombang ataupun transverse wave lah, ataupun longitudinal dalam bahasa Inggeris lah kan. Tapi cikgu suka ambil bahasa Melayu sebab cikgu ingat ni. Satu je gelombang bujur hanya untuk, cikgu selalu ingatkan, bujur untuk bunyi. So gelombang melintang ni selain daripada bunyi lah. Contohnya gelombang air macam gambar raja. Gelombang cahaya. Gelombang elektromagnet. Jadi awak ingat macam tu lah. Sebab soalan pun bilingual kan. So bujur untuk bunyi. Okay. Kita pergi kepada soalan nombor 12. Okey. Manakah antara berikut merupakan kebaikan resonan? Kebaikan resonan. Okey. Kalau kita faham resonan kan, iaitu gelombang kita macam ada, orang kata, gangguan lah. Sebenarnya bukan dia gangguan. Contohnya macam ni. Ini kesan lah. Ini contohnya, ini kesan lah. Kesan daripada resonan. Sebab Tacoma Bridge ni boleh collapse disebabkan angin je. So bridge tu bergoyang-goyang and then dia runtuh. So ini bukan kebaikan resonan lah. Ialah bridge boleh runtuh kan. Okay. So kalau kita tengok gambar rajah pula, ni apa dia ni? Ini hologram. Hologram ni bukan ciri-ciri resonan Hologram ni adalah konsep interference. Ingat tak lagi interference apa? Tak. Okay, interference ni yang adalah gelombang tu bersilang. Inilah konsep interference, di mana apabila ada dua sumber objek tu. So tapi apa kaitan interference dengan hologram? Hologram ni awak tahu kan, kadang-kadang ada macam satu produk nak gambarkan originality, dia ada letak hologram, betul? Macam itulah. Pernah tengok kan hologram, bila kita letak kat cahaya, dia macam ada nampak bersilau-silau. Macam itulah. Itu kesan interference sebenarnya. Okay, awak tahu kan? Saya harap awak tahulah. Jadi takut awak, bila awak tak tahu, benda tu awak tak pernah tengok atau tak pernah dengar, dia jadi macam tak pernah ingat. Tahu kan? Hologram ni ada kadang-kadang certain produk susu ke, produk makanan, even produk makanan pun ada yang dia concern tentang original. Maksudnya produk dia ori lah, mesti kena ada stiker hologram. Okay, ni hologram dekat bank. Okay. So ini bukan fenomena resonance. Ini resonan, tapi kesan resonan tu orang kata kesan yang tak bagus lah, sebab dia menyebabkan runtuhan. Lebih kepada orang kata disadvantage lah. Disadvantage. Okay. Kalau ultrasound, ultrasound ni bukan resonan. Ultrasound ni maksudnya kita menggunakan gelombang bunyi. Gelombang bunyi untuk tengok bayi lah. Okay. So ultrasound ni bukan konsep resonan. Ultrasound ni konsep pantulan. Pantulan bunyi, dia lain. Okay. So yang kebaikan resonan adalah ini, radio.
Kita cari signal radio. Yang ni adalah kebaikan resonan dan kegunaan dia. So maksudnya resonan dia macam mana tau? Macam ni. Kan kita cari siaran radio. So jadi awak dapat era lah, awak dapat sinar lah, contoh-contoh siaran radio lah, apa-apa namalah siaran kan. So masa tu kita pusing, kita tening, okey, dapat dah siaran ni. So maksudnya itu kita dapat siaran ni, maksudnya kita sedang apply resonan lah. Supaya sama kan. Okey, awak contohlah awak naik kereta pun awak perasan. Katalah kita naik kereta tiba-tiba tengah dengar siaran era contoh. Lepas tu bila kita pergi ke Penang, kita keluar daripada Kedah nak pergi ke Penang, siaran era frekuensi dia lain. So kita akan mendengar bunyi klik, macam tak dapat. So kita adjust kita punya turning. Bila kita tekan turning button lah, sekarang banyak turning button je kan, turning button. So dia akan bagi frekuensi tu sama dengan frekuensi dekat kawasan kita. Itulah kita panggil sebagai resonan. Awak faham maksud resonan tu? Faham. Yang ayunan bandul tu kan? Okey. So jawapan dia ialah A. Sebab dia nak kebaikan. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey. Raja 10 menunjukkan sebuah kapal yang menggunakan sonar untuk mengukur kedalaman laut. Okey, sonar ni macam tadi iaitu konsep pantulan. Pantulan gelombang lah. Okey, apa yang dia nak tanya? Okey, soalan dia. Pernyataan yang manakah benar menerangkan tentang situasi di atas? Okey, maksudnya kita nak kena tahu ciri-ciri pantulan. Laju gelombang yang dikesan lebih laju daripada gelombang yang dipancarkan. Maksudnya macam ni, laju gelombang yang patah balik ni lagi laju daripada gelombang yang kita pancarkan ke arah dia. Salah lah. Sebenarnya dalam sifat pantulan, apa yang berubah? Dia macam tu je. Dalam fenomena, kan dalam kita belajar fenomena pembiasan, pantulan, resonan. Untuk pantulan, fenomena untuk pantulan yang berubah hanyalah arah gelombang sahaja. Yang tidak berubah, maksudnya tetaplah seperti laju gelombang, frekuensi gelombang, okey, lambda, panjang gelombang, semua tak berubah. Dalam konsep fenomena pantulan semua tak berubah. Yang berubah hanyalah sekadar arah pergerakan gelombang. Jadi dia cakap laju gelombang dikesan lebih laju. Salah lah, sebenarnya bukan lebih laju, dia equal je. Sama je, tak berubah. Laju sebelum, laju sebelah sama. Okay. Laju gelombang yang dikesan lebih perlahan daripada gelombang yang dipancarkan. Betul ke salah ni? Salah. Salah, sebab jawapan dia equal juga. Okay. Panjang gelombang yang dikesan adalah sama dengan panjang gelombang yang dipancarkan. Betul ke salah? Okey. So yang ni adalah betul lah sebab cikgu cakap semua tidak berubah kecuali arah. Panjang gelombang lebih pendek, salah lah, sebenarnya dia tetap adalah equal. Iaitu sama. Jawapan dia ialah C. Okay, Raja 11 menunjukkan arah perambatan gelombang dari kawasan cetek ke kawasan dalam. Okey. Ini boleh ingat lagi tak? Beza kawasan cetek dengan kawasan dalam, apa kesan kepada kuantiti fizik? Tak Cikgu tolong ingatkan Ini kata Ini tak minat buat gelombang kan? Tapi paper 1 Aini tengoklah. Paper 2 tak tahulah gelombang masuk section A ke section BC. Tapi cikgu rasa kalau nak masuk gelombang pun section A je kot. BC mungkin tak lah. Tak pastilah itu. Okay, so now ini adalah fenomena refraction. Refraction of wave lah. Iaitu pembiasan.
So dalam pembiasan cikgu selalu ingatkan dia ada dua kategori, iaitu kalau gelombang kita lalu kawasan dalam cetek. Macam tu. Okay, macam kes ni lah, dalam cetek. I mean ingat konsep, cikgu selalu pesan konsep apa? Ingat tak? Kata konsep ombak, di mana kawasan dalam ni cikgu bayangkan macam dekat tengah laut dan kawasan cetek ni macam dekat pesisiran pantai. Pantai lebih cetek daripada tengah laut. Okay. So, apa yang kita perhatikan? Sebenarnya, dalam pembiasan, frekuensi dia sama. Maksudnya, frekuensi kawasan dalam sama je dengan frekuensi kawasan cetek. Frekuensi dia tak berubah lah. Okay. Yang kedua, laju. Awak ingat ni, ombak tengah laut lajunya. Ombak dekat pantai tak laju sangat. Okay. Lepas tu apa lagi benda penting? Kan V sama dengan F lambda. Lambda. Dekat tengah laut kan kita nampak ombak tu besar. So maksudnya cikgu nak gambarkan bahawa lambda dia, panjang gelombang dia lebih panjang. Tapi bila dia lalu kawasan cetek, panjang gelombang dia lebih pendek. So maksudnya kalau cikgu, walaupun soalan tak tanya, cikgu recap. Maksudnya kalaulah dia lalu kawasan cetek, kan cikgu selalu pesan ni. Cetek ni dekat. Ni macam perkataan dia hampir lah. Dekat, dia dekat dengan perkataan rapat. So maksudnya dia lebih mendekati normal arah perambatan gelombang dia. Okay, dia lebih mendekati normal. Tengok sudut ni lebih besar kan? Sudut ni lebih kecil. Okay. Kemudian panjang gelombang dia lebih pendek. So cikgu tak tahu lah boleh buat straight ke tak kan? Sebab kita ni tak ada pembaris. So panjang gelombang dia contohlah dia lebih pendek. So bila lebih pendek dia lebih rapat sikit lah. Contohlah ni. Contoh je. Okay, nampak tak? Dia lebih dekat. Dia same size tapi dia lebih rapat. Lebih kurang lah cikgu tak boleh nak lukis tepat. Okay, so awak ingat macam ni. Kawasan cetek dia lebih dekat. Dia lebih rapat. Maksud cikgu dia lebih mendekati normal. Lepas tu awak lukis. Okay, ini konsep pembiasan gelombang air. Okay, kita nak tengok apa dia nak tanya. Okay, apa dia nak tanya? Faham tak benda ni semua? Faham. Okay, now kita tengok. Soalan dia, apakah yang berlaku kepada arah perambatan dan panjang gelombang apabila dia berada pada kawasan cetek? So, panjang gelombang kawasan cetek akan berkurang ke bertambah? Berkurang. Okey, berkurang. Arah perambatan jauh dengan normal ke dekat dengan normal? Dekat. Yes. Jadi jawapan dia ialah A. So, konsep dia ada dekat gambar rajah yang cikgu dah terangkan lagi. Okay, cuba faham dan ingatlah. Okay, kita pergi kepada seterusnya. Masih gelombang lah, masih form 4 ni. Tua soalan nombor 15 kan? Okay. Raja 12 menunjukkan pandangan atas plan sebuah rumah. Pandangan atas plan sebuah rumah. Bunyi daripada televisyen di ruang tamu boleh didengari oleh seseorang daripada bilik tidur. Bunyi televisyen dekat ruang tamu ni, tapi kita duduk dalam bilik tidur pun kita boleh dengar. Sebab macam ni, kan? Kita boleh dengar. Jadi, apakah fenomena yang menyebabkan kita boleh dengar bunyi ni? Fenomena apa? So, cikgu buat ni. Jadi membulat macam ni. Apakah fenomena dia? Betul, fenomena diffraction ataupun pembelauan. So, kena ingat. Ini penting, pernah tanya. Kalau dibezakan lah. Panjang gelombang bagi sound lebih panjang. Lebih tinggi lah. Okay. Lebih besar daripada panjang gelombang bagi cahaya.
Maksudnya gelombang bunyi ni lambda dia lebih panjang berbanding gelombang cahaya. That's why bunyi ni ini lebih easy to be diffract. Maksudnya dia lagi mudah untuk kita belaukan dia. So belau ni yang membulat-membulat tu lah. Okay. That's why bunyi tu kita boleh dengar sebab dia boleh dibelaukan lebih mudah berbanding cahaya. Okey, kita pergi kepada seterusnya, nombor 16. Tinggal satelit ni masih bab gelombang lah. Okey, Raja 13 menunjukkan penggunaan satelit dalam bidang komunikasi. Apakah nama gelombang yang dihantar oleh isyarat komunikasi? Kita pakai gelombang apa untuk komunikasi antara satelit ni? So, gelombang apa? Gelombang mikro. Okay. Gelombang mikro. Untuk komunikasi kita pakai gelombang mikro. Kalau gelombang X-ray awak pun tahu. Kan X-ray ni nak tengok tulang patah ke. Itu X-ray lah. Kan tiba-tiba tulang rangka patah ke contohlah contohnya. Itu memang awak tahu dah X-ray. Gelombang microwave ni ada dua. Satu dia untuk komunikasi. Satu lagi dia untuk masak lah. Kita pakai microwave untuk masak tu. Okay. Kalau cahaya nampak, ini yang kita nampak sekarang lah. Warna-warna yang kita nampak. Kan? Contohnya kita boleh nampak fotosintesis. Kan? Kita tak nampak proses tu, tapi fotosintesis tu kita nampak dia warna hijau. Okey, itu cahaya nampak. Kita nampak warna merah baju semua tu, itu semua cahaya nampak. Okay. Kalau UV kegunaan dia UV light lah. Contohnya UV light ni kadang-kadang kita nak mengesan wang palsu. Ini antara yang popular. Digunakan untuk mengesan wang palsu. Ini antara yang selalu ditanyalah. UV ni banyaklah kegunaan dia. Contohnya UV ni boleh merawat bayi jaundice. Tahu tak jaundice tu apa? Kalau bayi baru lahir kan dia ada demam kuning tu kan? Bayi kan baru lahir kadang rupa dia warna kuning je kan? Dia ada demam kuning. So UV kita guna merawat ni lah. Banyaklah lagi sebenarnya kegunaan dia. Kena ingat sikit-sikit. Okay, jadi jawapan dia untuk komunikasi kena tahu dia adalah microwave. Kalau dia tanya kenapa microwave sesuai ni untuk komunikasi? Yang pertama sebab frekuensi dia lebih tinggi, maka tenaga dia lebih besar. Tenaga dia bertambah. Ni kalau dia tanya reason kenapa. Okay? Dia soalan nak tanya? Tak tahu. Ni cikgu tolong recap ni sebab nak bagi banyak benda awak ingat. Andai kata soalan berubah-ubah. Okay. Raja 14 menunjukkan satu alur cahaya. Yang manakah nilai yang betul bagi sudut R? Okay. Maksudnya dia masuk udara, masuk kaca, lepas tu keluar balik kat udara. Awak rasa sudut dia berapa? Lebih besar, lebih kecil ataupun sama? Udara, kaca, lepas tu keluar balik kat udara. Sama. Betul. Dia lebih sama sebab kita cakap dia lalu medium yang sama. Dia lalu medium udara balik. Kalau dia lalu medium lain, itu berbeza lah. Okay, good. Raja menunjukkan satu mentor yang diletakkan di dasar akuarium. Okay. Apa dia ni? Lintasan sinar cahaya manakah betul selepas titik O? Okey, sekarang dia bagi sudut genting dia adalah 49. So kalau sudut genting 49, sudut 7 dia berapa? Ingat sudut 7 kita ukur daripada normal ni. Ingat sudut 7 hati-hati.
Sudut 7 dia, I dia adalah 40. Okey, ingat sudut 7, hati-hati soalan ini tricky. Okey, sudut 7 dia adalah 40. Okey. So awak rasa dia berlaku pantulan dalam penuh ke dia akan terbias sahaja? Ini sudut genting dia 49. Ini critical angle. Sudut 7 dia 40, critical dia 49. Adakah dia akan berlaku pantulan dalam penuh ataupun dia just terbias sahaja? Pantulan penuh. Okey. Salah awak. Okey, itu cikgu dah tekan dah. Macam ni. Apakah syarat untuk berlaku pantulan dalam penuh? Pantulan dalam penuh. Okey. Syarat untuk berlaku pantulan dalam penuh, sudut 7 kita mesti lebih besar daripada sudut genting. Syarat dia. Sudut 7 awak 40. Cuba tengok. Sudut 7 40. Adakah dia lebih besar daripada sudut genting? Tak. Tak. Bila sudut 7 lebih kecil daripada sudut genting, maksudnya dia akan keluar sebagai terbias saja. Okey. Macam D ni, andai kata sudut 7 kita lebih besar daripada sudut genting, baru dia akan berlaku pantulan dalam penuh. Okey. Selalunya kita nampak gambar rajah macam D kan? Ni soalan tricky lah. Boleh faham kat sini? Boleh. Okay, so ingatlah syarat. Kena penting ingat syarat pantulan dalam penuh. Sebab fenomena pantulan dalam penuh ni sangat familiar untuk soalan objektif. Dia suka tanya. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Rajah 16 menunjukkan sebuah teleskop astronomi. Panjang fokus kanta objektif dan kanta mata masing-masing ialah FO, FE. Okey, panjang tiub teleskop ialah L. So, hubungan manakah antara L, FO, FE bagi teleskop astronomi dalam pelarasan normal? Cikgu kata ini pun selalu ditanya. Pelarasan normal. Pelarasan normal ni maksudnya jarak di antara kanta objek dengan kanta mata. Berapa? Macam mana kita nak tentukan dia? Okey. Kita bagi tahu So, kalau untuk teleskop. Teleskop. Ini awak kena ingatlah teleskop. Selalu ditanya ni soalan ni. Jika untuk teleskop, jarak kedudukan di antara kanta objek dan kanta mata mestilah hasil tambah panjang fokus kanta objek campur kanta mata. FO dengan FE lah maksudnya. Okay. Kalau untuk teleskop, ni kena ingat. So katakanlah panjang kanta objek awak 15. Panjang kanta mata awak 5. So jarak dia 20 cm lah. Ini contoh. Itulah jarak dia. Inilah jarak L kita ni. Okay. Kalau untuk mikroskop, ni kena ingat beza dia dengan mikroskop. Mikroskop pun salah. Mikroskop. Okay. Jika untuk mikroskop, pelarasan normal dia adalah lebih besar daripada hasil tambah FO tambah FE. Itu je beza, dua ni je awak kena ingat. Lebih besar dan sama untuk mikroskop dengan teleskop. So, jadi jawapan kita ialah P. Betul. Okay, ingat dua ni penting. Selalu tanya ni. Okey, nombor 17. Rajah 17 menunjukkan satu objek yang berada di sebuah cermin cekung. So, kena ingat dia macam terbalik. Cermin cekung sifat dia adalah mencapah cahaya. Dia pantul tapi pantulan dia dicapahkan.
Cermin cekung ah. Cermin cekung. Sorry. Dia bukan mencapah. Dia menumpukan cahaya. Dia terbalik daripada sifat kanta. Kalau kanta cekung dia capah. Okey, tapi kalau cermin cekung dia menumpukan cahaya. Apa dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai converge lah. Okay, now. Apakah ciri-ciri image yang terhasil? Boleh pilih nak buat unjuran pun boleh ataupun nak ingat konsep objek tambah image. Sama dengan 5 pun boleh. Aini suka yang mana? Objek tambah image ke ataupun Aini hafal ciri-ciri objek ataupun Aini buat unjuran garisan tu? Objek tambah image. Okay. So kalau kita pakai formula objek tambah image sama dengan 5. Okay. So ini kedudukan objek ni kedudukan nombor berapa? Kan? Kedudukan objek kedudukan nombor berapa ni? Kedudukan nombor 1 ke 2 ke 3 ke? Sebelum F, kedudukan nombor 1 ni. Okay, dia macam ni. Okay, kanta ke cermin konsep dia sama. Macam mana kita nak tahu kedudukan objek kita? Okay, katakanlah kita ada cermin. Kan selalu kita ada F dengan 2F. Okay. So, apa maksud cikgu kedudukan nombor 1? Kedudukan nombor 1 sebelum F. Kedudukan nombor 2 adalah di antara F dan 2F. Dan kedudukan nombor 3 adalah selepas 2F. So, dalam situasi kita ni, objek kita duduk dekat mana? Nombor 1 ke 2 ke 3? 1. Okay. So, jika objek kita nombor 1, maka image kita nombor? 4. Okay. Nombor 4 ni lebih besar daripada nombor 1 kan? Ya. Yes. Cari ciri-ciri image yang kita sebut sebagai, kalau nombor 4, magnified. Lebih besar. Ni salah lah. Lepas tu kan cikgu dah bagi tahu lagi. Kalau nombor 4, ingat tak cikgu selalu cakap? Kalau position image, ni position image. Senang je nak ingat konsep yang cikgu bagi formula ni. Kalau position image kita pada kedudukan nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3, memang totally jawapan kita, ciri-ciri image adalah real dan inverted. Maksudnya selepas Aini dah guna formula ini, okay, Aini dah tahu kedudukan image. Kalau pada position nombor 1, nombor 2, nombor 3 memang jawapan dia real dan inverted. Tapi kalau position image kita, position image pada kedudukan nombor 4, ciri-ciri dia adalah virtual dan upright. Okey, jadi agak-agaknya jawapan Aini yang mana? Berdasarkan nombor 4 dari segi nilai dan juga kedudukan. B. Betul. Tak susah pun Aini nak tentukan konsep ni. Kalau orang tak pernah guna dia macam, Aini kan cikgu ajar banyak kali kan. Ni senang je, formula dia tak perlu hafal pun. Sebab ada orang hafal dia vum, vus, vush tu kan. Saya tak hafal macam tu sebab saya susah nak hafal macam tu. Jadi saya keluarkan teknik ni lah. Objek tambah image sama dengan 5. So memang jawapan memang saya dah check semua tepat. Teknik ni memang dah check semua jawapan dia tepat. Okay, so jawapan dia ialah B. Cuba ingat benda ni je. Kalau ini tak ingat, ini salin benda ni. Okay, ini salin benda ni. Konsep objek tambah image. Okay. So contohnya, katakanlah objek Aini dekat nombor 2, maksudnya image Aini dekat nombor 3. So kalau cikgu suruh describe ciri-ciri pun Aini dah tahu. Yang pertama dia magnified sebab 3 memang lagi besar daripada 1. Okay. Yang kedua, sebab dia nombor 3, so dia kategori apa? Real. Real dan
inverted. Jadi Aini dah tahu ciri-ciri image tanpa menghafal. Okay. So ada Aini nak salin ke? Okay, bagi ruang untuk Aini salin sekejap.